Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Amimi binti Zulkifli. Nombor matrik saya S51678. Hari ini saya akan membentangkan laporan akhir saya latihan industri di Korea Redang. Korea Redang ini ditubuhkan pada tahun 1993 dan beroperasi lebih daripada 27 tahun, bersifat privasi, dimiliki oleh Sultan Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muttafi Billah Shah. Destinasi ini menjadi tumpuan beberapa pelancong yang gemar untuk merasai snorkeling, menyelam dan suka bersukan tentang pantai. Juga koridor ini mempunyai 26 bilik superior, 5 bilik family dan juga 2 blok bilik standard. Misi syarikat ialah menjadi sebuah resort yang berupaya dan berdaya saing dan maju. Okey, untuk misi pula, yang pertama ialah menjadikan Korea Redang sebagai resort pilihan utama untuk merasai pengalaman diving yang terbaik. Okey, yang kedua untuk misi ialah menaikkan nama dan reputasi Korea Redang melalui word of mouth sebagai resort yang peribadi dan juga eksklusif. Okey, yang ketiga ialah menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada industri pelancongan di Terengganu dan juga Malaysia. Okey, yang terakhir untuk misi adalah menjadikan Korea Redang sebagai pilihan utama kepada para pelancong yang datang daripada pelancongan asing, korporat dan juga orang awam. Seterusnya adalah objektif syarikat Korea Redang. Yang pertama ialah menyediakan perkhidmatan dan fasilitis terbaik kepada pelanggan. Yang kedua ialah memastikan pelanggan berpuas hati dan mendapat pengalaman yang terbaik bila berada di Korea Redang. Okey, yang terakhir ialah memperkenalkan Korea Redang sebagai resort pribadi yang paling kukuh dan juga lama bertapak di Pulau Redang. Carta organisasi Korea Redang Island Resort. Resort ini adalah pemiliknya adalah Sultan Mizan Zainal Abidin. Pengurus resort adalah Mr. Marwin Chia. Penyelia adalah Encik Arjuna. Ketua housekeeping adalah Miss Nico. Ketua untuk front office adalah Miss B. Ketua penyelenggaraan adalah Mr. Wak Fo Hua. Ketua dapur adalah Encik Othman Bahari. Ketua FMB adalah Encik Cairo Musa. Ketua Dive Center adalah Encik Feza Yazid. Okey, selepas tu kita akan pergi kepada SWOT analisis Korea Redang. Kekuatan yang ada kepada Korea Redang adalah peranginan, tempat peranginan eksklusif kerana pemiliknya adalah Sultan. Okey, yang kedua adalah kawasan yang sangat strategik kerana berada di tengah-tengah resort-resort yang lain, mempunyai pekerja yang berpengalaman dalam sesuatu bidang pengurusan dalam resort dan juga mempunyai kemudahan dan perkhidmatan yang lengkap untuk pelancong. Okey, dari segi kelemahan adalah strategi pemasaran untuk promosikan resort ni amatlah lemah kerana mempunyai website sahaja, tidak mempunyai Instagram ataupun Facebook. Keselamatan juga tidak terjamin, masalah bekalan elektrik yang tidak mencukupi, kelemahan dari segi pengangkutan. Okey, lepas tu peluang adalah mempunyai perkongsian dengan ejen perjalanan, so cepatlah senang untuk pelancong masuk pergi ke resort Korea Redang. Kerjasama dengan kerajaan, menggunakan media sosial untuk mempromosi pusat peranginan. Okey, yang terakhir dalam SWOT analisis adalah ancaman. Okey, ancaman dia adalah penyakit coronavirus ni telah mempengaruhi pendapatan resort. So kalau tak boleh buka resort ni, pendapatan akan merosak. Okey, persaingan antara resort yang terdapat di sekitar Pulau Redang. Lepas tu peralihan angin monsun. Okey, kemahiran yang dipelajari di Korea Redang adalah kemahiran multitasking. Multitasking yang saya belajar di Korea Redang adalah untuk macam mana untuk mengemas bilik, macam mana untuk melipat tower, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran komunikasi dengan pelanggan. Seterusnya adalah kemahiran lain yang dipelajari di Pulau Redang ialah ketahui cara yang betul untuk menyediakan bilik tentamu, meningkatkan kemahiran komunikasi dan prosedur kerja, memberi keyakinan dalam menangani persekitaran kerja pada masa yang akan datang, memberi pengalaman dan juga pengetahuan mengenai operasi dan juga pelaksanaan sebenar situasi bekerja. Memberi peluang kepada untuk mengembangkan lagi kemahiran dan juga pengetahuan yang dipelajari di tempat latihan. Okey, selepas tu ialah tempat tarikan di Korea Redang ada 3 iaitu turtle trip, snorkeling dan juga diving. Okey, first saya akan beritahulah tentang apa tarikan turtle trip ni. Turtle trip ni adalah lawatan untuk kita melihat penyu. Di sana kita boleh melihat penyu dan memberi makan kepada penyu dengan lebih dekat.
Seterusnya adalah tarikan daripada diving course. Sebilangan besar pengunjung datang ke Coreda untuk melakukan diving. Di Pulau Reda ni ramai yang datang daripada luar negara ataupun dalam negara. Okey, resort Coreda juga mempunyai package fun diving yang agak berpatutan berharga lebih kurang RM200, termasuklah peralatan untuk scuba. Okey, kami juga mempunyai, Coreda ni mempunyai kru yang berpengalaman untuk diving yang diketuai oleh Mr. Chon dan dibantu oleh Encik Smo. Seterusnya adalah snorkeling. Coreda juga menyediakan aktiviti snorkeling yang telah dimasukkan dalam pakej penginapan bilik. Di Pulau Redang terdapat banyak destinasi untuk snorkeling dan melihat ikan. Semasa kita snorkeling, kita boleh melihat keindahan laut dan juga keindahan dalam laut yang tidak dapat dilihat di luar. Dan kita juga boleh memberi makan ikan semasa kita snorkeling. Okey, seterusnya adalah pengenalpastian sistem masalah dan cadangan penyelesaian. Okey, dari segi sistem keselamatan, tahap keselamatan Coreda sangat rendah kerana kawasan resort sangat terbuka, mudah dicerobohi. Okey, pada waktu malam, kawasan Coreda ni sangat gelap kerana pihak pengurusan hanya memasang spotlight di sesetengah tempat sahaja. Okey, apakah cadangannya? Adalah pengurusan perlu mengetatkan lagi sistem keselamatan seperti mengupah pengawal keselamatan untuk menjaga barang berharga seperti barang dive center, yang dive center tu terletak di tempat yang sangat terbuka dan mudah untuk dicerobohi oleh orang asing. Okey, seterusnya adalah sistem pengurusan keluar masuk stok semua di setiap jabatan. Okey, masalahnya adalah sistem keluar masuk stok ni, pengurusan aliran masuk stok sangatlah rendah, mempunyai kelemahan. Okey, apakah cadangannya? Adalah ketua setiap jabatan mesti memeriksa dan merekod stok barang dengan teliti supaya tidak ada barang yang tidak mencukupi semasa ingin menggunakannya. Sistem pengurusan elektrik juga perlu diperbaiki kerana kekurangan bekalan elektrik sehingga mereka perlu menjimatkan elektrik sehingga perlu dipasangkan di sistem tepat sahaja. Okey, cadangan penyelesaiannya ialah sistem pengurusan elektrik harus diperbaiki atau menambah penjana elektrik baru untuk kemudahan semua pekerja. Pengalaman bekerja ketika di Department Housekeeping yang saya pelajari di Coreda seperti merakumi kemahiran multitasking kerana saya ditempatkan di Department Housekeeping yang di pelbagai tugas yang kita perlu pelajari seperti membersihkan bilik check-in, check-out. Selain itu kami juga belajar untuk menyediakan katil bed making untuk katil double, katil single. Kami juga diajar untuk membersih bilik secara dengan betul. Lepas tu saya juga diberitahu oleh senior saya jenis-jenis bilik seperti superior, family dan juga bilik standard. Saya juga belajar mengenai kerja berpasukan dalam pengemasan bilik. Okey, cara bekerjasama untuk menyelesaikan tugas dengan baik untuk melekatkan bilik dan juga yang lain. Okey, contohnya jika terdapat banyak bilik untuk check-in dan juga check-out, kami akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menyiapkan bilik itu pada waktu yang ditentukan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan latihan industri di Coreda ialah pengurusan resort perlu menambah pekerja di jabatan F&B kerana kaki tangan yang ada tidak mencukupi untuk melayani pelanggan yang datang ke resort. Selain itu, pihak pengurusan perlu menyediakan ruang solat berhampiran dengan setiap departmen supaya pekerja mudah untuk pergi solat dan juga tidak membuang masa untuk balik ke bilik. Okey, seterusnya adalah Coreda juga perlu membuat tempat khas untuk pembuangan sampah di asrama pekerja. Ini kerana sukar bagi kita untuk membuang sampah kerana tempat pembuangan tidak betul disediakan dan kaki tangan biasanya akan membakar sampah dan menyebabkan pencemaran udara.
Sebagai kesimpulan adalah mendedahkan saya kepada pekerjaan industri sebenar ketika berada di latihan industri di Korea. Dan kemahiran berkomunikasi yang dengan baik dengan pengunjung yang datang ke resort sangat penting, kerana dalam sektor pelancongan anda adalah sangat penting bagi pelajar mempunyai keyakinan ketika berkomunikasi dengan pelancong.